بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa AS di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Kemudian sesiapa yang membantahmu wahai Muhammad mengenainya sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami serta perempuan-perempuan kamu dan diri kami serta diri kamu. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya ini ialah kisah-kisah yang benar dan tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ingatlah sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kemudian kalau mereka berpaling enggan menurut, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang berbuat kerosakan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kekufuran sekelompok orang-orang yang menolak dakwah Nabi Isa, bahkan ingin membunuhnya. Kelompok tersebut ialah kelompok Yahudi, di mana Nabi Isa AS bertanya kepada para pengikutnya, siapa yang akan membantu aku untuk menegakkan agama Allah? Maka golongan Hawariyun yang telah kita ceritakan semalam berkata, kami yang akan sanggup untuk sama-sama dengan Tuhan memperjuangkan agama Allah SWT. Sesudah Allah Ta'ala menceritakan golongan Hawariyun yang bersama-sama dengan Nabi Isa AS berdoa kepada Allah supaya ditetapkan iman, bahkan dicatat di kalangan orang-orang yang menyaksikan kerasulan Nabi Isa AS. Lalu kita ceritakan sekelompok yang kufur pada Nabi Isa. Kelompok yang kufur ini kelompok yang nak bunuh Nabi Isa. Mereka ialah kelompok Yahudi. Namun ayat yang kita bacakan pada malam ini juga Allah menceritakan satu lagi kelompok yang kufur. Tapi kelompok yang kufur ini ialah kelompok yang terlalu mendewa-dewakan Nabi Isa. Kita tahu kekufuran ini bila dia melepasi sempadan. Bila seseorang memusuhi kebenaran, maka boleh bawa kepada kekufuran. Dan bila seorang terlalu mendewa-dewakan sesuatu, melepasi sempadan dan hak, juga boleh membawa kekufuran. Umpama contoh, satu kelompok yang tidak mau beriman dengan Nabi Isa secara khas asalnya, maka dia kafir. Sekelompok lagi pula berkata Nabi Isa ini Tuhan, Nabi Isa ini anak Tuhan, Nabi Isa ini salah satu daripada Tuhan. Ini mengikut mazhab-mazhab dalam Kristian. Mereka ada Anglican, mereka ada Katolik, mereka ada Protestan, mereka ada pelbagai puluhan-puluhan mazhab, yang setiap mazhab itu punya pandangan yang berbeza. Ia berdasarkan apa yang kita pernah terangkan sebelum ini, bila kelompok orang-orang Kristian daripada Najran, Yaman, yang datang bertemu dengan Nabi SAW, mereka sendiri berselisih. Sebahagian mereka berkata Isa ini ialah anak Tuhan dan Allah ialah bapa Tuhan. Manakala sebahagian berkata Isa ini
ialah salah satu dari Tuhan. Dan sebahagian berkata Isa ini ialah Tuhan. Tuhan langsung Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk merasakan kesakitan manusia. Menisbahkan kebodohan pada Allah dengan mengatakan Allah tak memahami masalah manusia sehingga dia jadi manusia. Walau Allah Maha mengetahui. Maka kelompok ini. Maka datang ayat ini bagi menjawab persoalan kelompok yang mendewakan Nabi Isa AS. Bila Allah memulakan dengan firman-Nya, Inna masalah Isa, sesungguhnya bandingan Nabi Isa, indallah, di sisi Allah, yang di sisi kejadian, di sisi makhluk-makhluk Allah yang lain, kama sali Adam, persis sama seperti Adam. Berhubung dengan ayat ini, tuan-tuan sekalian, para mufassirun menyatakan, apabila kelompok wakil daripada Najran datang menemui Nabi SAW lantas berkata, ma laka tashtumu sahibana, kenapa kamu maki Tuhan kami? Kenapa kamu maki Isa AS? Lalu kata Nabi SAW, wa ma'akul, sejak bila pula aku maki? Sejak bila pula aku menghina? Bila aku menghina Isa? Lalu kata mereka, takul, engkau kan kata innahu abdun, dia hamba. Lalu kata baginda SAW, ajal, ya memang benar. Innahu abdullah, dia hamba Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa kalimatu alqaha ilal azra, dan kalimah yang Allah tentukan kepada Maryam dengan berkata jadi maka jadi. Faghadibu, lalu kelompok Kristen ini pun marah, meradang. Wa qalu hara'aita insanan qad min ghairi abin, apakah kamu pernah jumpa manusia tak ada bapa? Ada tak? Untuk mereka menjustifikasikan seolah Isa ni memang anak Tuhan. Sebab mana ada orang tak ada bapa? Maka secara logik mereka kata, kalau Isa tak ada bapa, maka Tuhanlah bapanya. Kamu pernah jumpa anak tak ada bapa? Mereka bertanya pada Nabi SAW. Fa in kunta sadiqan fa'rina mithlahu. Kalau kamu betul bahawa ada yang macam Nabi Isa, beri contoh. Tuan-tuan lihat kekufuran mencari contoh. Walau contoh tu terang lagi bersuluh. Allah turun ayat ini. Bandingan Isa itu sama seperti Adam. Bahkan Adam itu lebih ajaib. Sebab Adam tak ada ayah, tak ada mak. Tuan-tuan, hujah ini cekmek. Bila kita tanya sejak bila Isa jadi Tuhan? Dan sejak bila Isa jadi anak Tuhan? Sejak bila? Walau kelahirannya biasa. Lahir oleh Maryam yang melahirkannya. Dan Maryam AS melalui sifat-sifat wanita yang bersalin lemah, penat. Dan Isa melalui sifat-sifat seorang anak-anak yang lahir dalam keadaan lemah, yang mesti didukung, digendong. Maka apa bezanya? Sehingga sejak bila kamu kata dia Tuhan? Sejak bila dia jadi Tuhan? Hanya kerana dia tak punya bapa? Ini Adam lagi ajaib. Allah berkata, inna masalah, kalau kita lihat dari sudut penafsirannya, lebih ajaib lagi kejadian Adam berbanding kejadian Isa. Lebih ajaib. Allah menjadikan Adam lebih ajaib daripada kejadian ataupun Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa AS. Kerana itu kata para ulama tafsir. Inna ajaibal khalq wa khalqa kainat wa amril khaliqah tadullu ala wujudil khaliq wa huwa Allah Ta'ala. Sesungguhnya setiap makhluk Allah ini ada keajaiban sendiri. Setiap makhluk Allah ada keajaiban. Dan kejadian semua makhluk ini dan urusan sifat-sifat makhluk ini menandakan betapa Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Tuan-tuan, jangan kata kita tengok Isa, tengok makhluk lain yang Allah ciptakan. Bagaimana makhluk-makhluk lain yang Allah jadikan yang bertelur sampai 20 juta telur? Ada yang bertelur 2 biji, 3 biji. Ada binatang yang Allah jadikan dia membiak begitu cepat. Ada yang Allah jadikan begitu, begini. Kalau kita melihat segala kejadian-kejadian Allah, bukan satu benda pelik, ribuan pelik. Maka apa peliknya Nabi Isa tanpa ayah? Apa peliknya? Bila kita relate, kita kaitkan dengan kuasa Allah SWT. Bahkan Allah dah tunjukkan contoh yang lebih ajab, yang lebih ajaib. Adam, bahkan Hawa. Maka sebagaimana ciptaan-ciptaan yang lain. Maka tuan-tuan sekalian, apabila mereka dijawab dengan jawapan tersebut, mereka terdiam seketika. Teringat ketololan dan kebodohan mereka. Maka ketika itu mereka masih lagi ingin berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabar mereka untuk buat mubahalah.
Mubahalah atau disebut juga sebagai al-buhlah. Al-buhalah maksudnya laknat, melaknati. Baik, kalau kamu tidak yakin dengan kebenaran yang aku sebutkan, Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dia hamba Allah. Dan dalam perkataanku bahawa dia hamba Allah bukan penghinaan, itulah hakikat. Kata orang Kristian, saya masih ingat dalam debat, bila mereka berkata, kamu menghina Tuhan kami sebab kamu kata dia manusia. Kalau kita katakan, siapa yang lebih menghina yang kamu sebut Tuhan kamu? Kami atau orang Yahudi? Yahudi kata Nabi Isa ini anak luar nikah, hasil perselingkuhan Maryam dengan Yusuf Najjar. Yusuf Najjar salah seorang yang juga menjadi khadam di Baitul Maqdis. Disebut oleh sebagian ulama tafsir namanya Yusuf Najjar. Dia orang soleh, dia orang baik. Dia tahu bahawa apa yang berlaku pada Maryam ini ialah satu keajaiban perintah Allah, keajaiban ciptaan Allah. Tapi orang Yahudi cuba relatekan, mereka berkata Yusuf Najjar inilah sebenarnya tunang pada Maryam dan melakukan perselingkuhan ataupun kita katakan mesum, melakukan perbuatan tidak baik dengan Maryam. Itulah tuduhan orang Yahudi sampai hari ini. Tapi anehnya Yahudi, Kristen tidak menghala penentangan mereka kepada orang-orang Yahudi. Tapi bila Islam kata Nabi Isa ini ialah hamba Allah, dia kata hina. Hina setakat mana? Kami pun kata Rasulullah SAW sebagai hamba Allah. Bukan dalam ucapan syahadah kami sebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami jauh lebih mencintai Rasulullah berbanding kamu mencintai Isa. Kerana yang mencintai Nabi Isa berlaku selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Yang mencintai Rasulullah berlaku waktu Nabi masih hidup. Nabi masih hidup dan berpanjangan sampai hari kiamat. Dan kecintaan kami pada Nabi SAW juga mengajar kepada kami. Dan Rasul ajar kami untuk mencintai semua Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau ada di kalangan orang Islam yang membenci mana-mana Nabi dan Rasul, dia terus terkeluar dari Islam. Walaupun dia mencintai Rasulullah 100%. Dengan dia membenci mana-mana Nabi yang Allah utuskan, dia kafir. Sepakat ulama hal ini. Ya, kami membina kasih sayang dengan cara sempadan yang betul. Sempadan yang betul. Maka Allah ajar kami menyayangi para Nabi dan Rasul, beriman pada para Nabi dan Rasul, dan memuliakan para Nabi dan Rasul. Dan khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka bila mereka tetap nak berdebat dengan Nabi SAW, agungin Rasulullah, maka Nabi mengajar orang-orang Kristian untuk bermubahalah. Mubahalah ini disebut dalam sirah Ibn Ishaq bahawa pada tahun ke-9 Hijrah, kelompok padri-padri Kristian daripada Najran datang seramai 60 orang. Semua mereka berkenderaan. Dan daripada 60 orang tadi, ada 14 orang di kalangan pemimpin mereka. Dan di antara ketua mereka namanya Aqib, ataupun dikenali dengan Abdul Masih. Nama dia Abdul Masih, hamba pada Masih. Dan bila mana dikeluarkan pendapat, semua orang ikut. Ketika mana Nabi SAW mencabar padri mereka, bila sebahagian padri mereka yang bernama Abu Harisah bin Alqamah, saudara kepada Bakar bin Wa'il, ini padri besar mereka, dia bernajran. Selepas waktu asar, mereka datang ke masjid Nabi, masuk dalam masjid Nabi. Dan mereka pun solat, dengan solat mereka menghadap ke arah timur. Kerana Kristian menghadap timur, Yahudi menghadap barat. Kiblat orang Kristian ni timur je, timur. Yahudi pula menghadap barat, kita menghadap Kaabah. Maka itu satu perbezaan, kerana dalam menghadap tadi menandakan solidariti, penyatuan umat. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang Isa, huwa Allah. Isa itu sebenarnya Allah, kata sebahagian mereka. Huwa waladullah, dia juga anak Allah. Huwa thalithu salasa, dia salah satu daripada Tuhan. Macam saya sebut tadi, anggapan orang Kristian pada Nabi Isa dengan 3 anggapan. Tuhan, anak Tuhan, salah satu dari Tuhan. Yang menyebut salah satu dari Tuhan makna ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Ruhul Kudus, ini Jibril. Atau setengah menyatakan Tuhan Ibu, Tuhan Ayah, Tuhan Anak. Yang kedua, pandangan mengatakan Isa itu anak Tuhan. Yang ketiga mengatakan Isa salah satu, Isa itu sendiri Tuhan. Yang kita katakan sebahagian daripada anutan Kristian percaya bahawa Allah menjelma diri menjadi Isa. Masuk dalam perut Maryam, dilahirkan untuk mengetahui tentang manusia. Kemudian bila dah dibunuh, maka dia dinaik kembali menjadi Tuhan.
Tuan-tuan, ini karut-marut yang tak masuk akal. Tapi demikian akidah mereka. Maka mereka datang agui Nabi SAW. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan datang Aqib ini, yakni Abdul Masih, ketua mereka. Dan mereka ini datang untuk sama-sama, para padi datang untuk sama-sama buat satu mubahalah, sumpah laknat. Lalu Nabi SAW kata, baik, kita buat sumpah laknat. Sumpah laknat. Tiba-tiba pemimpin mereka berkata, la taf'al, jangan buat. Jangan sahut cabaran Nabi Muhammad supaya sumpah laknat. Sumpah laknat tu macam mana? Sekiranya aku betul, maka Allah melaknat pada pembohong. Kalau aku bohong, Allah melaknat aku. Dengan syarat bawa anak isteri sekali, berada di padang dan selepas asar dan sumpah laknat. Kerana selepas asar waktu doa mustajab, iaitu hari Jumaat. Baik, selepas asar hari Jumaat, kita buat sumpah laknat di padang. Kamu bawa isteri kamu bawa anak kamu, dan diri kamu kena hadir. Aku bawa isteri aku bawa anak-anak aku, dan aku bawa diri aku sendiri. Datang 3. Dan kita bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, kalau sekiranya mereka benar, aku bohong, kau laknat aku. Kalau sekiranya aku benar, mereka bohong, kau laknat dia. Lalu bila mereka bersungguh-sungguh nak buat, tiba-tiba ketua mereka berkata, la taf'al, fa wallahi la in kana nabiyyan fala anah, la nuflihu nahnu wala aqibana, la nuflihu nahnu wala aqibuna min ba'dina. Faqala inna nu'tika ma sa'altana wab'ath ma'ana rajulan amina wala tab'ath ma'ana illa amina. Faqala la ab'athanna ma'akum rajulan amina haqqa aminin kum ya Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Falamma qama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha aminu hadhil ummah. Lalu pemimpin mereka kata, jangan, kalau dia betul-betul nabi, nyanya kita akan kalah, habis keturunan kita dilaknat. Baik, kita terima je apa syarat Rasulullah. Lalu mereka setuju untuk membayar jizyah. Sebab Nabi SAW ketika dakwah pada orang kafir, Nabi bagi 3 syarat. Yang pertama, kamu menerima Islam. Kalau kamu enggan, kamu kena membayar jizyah, duduk di bawah negeri Islam, aku. Kalau enggan yang kedua, maka berperang. Maka bila kelompok Padri Najran datang menerima asalnya pelawang Rasul untuk melaknat, akhirnya mereka mula takut. Sebab pemimpin kata, dia tu memang ada sifat Nabi tu, jangan, kalau dia betul habis kita, keturunan kita semua dia laknat. Baik, kita terima je apa syarat. Lalu mereka menerima syarat kedua untuk membayar jizyah. Dan riwayat yang lain, Nabi SAW telah keluar bersama Ali, Fatimah dan Hasan dan Husain untuk bermubahalah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, in ana da'utu fa aminu antum. Kalau aku berdoa, kamu wahai Fatimah, kamu wahai Ali, kamu wahai Hasan, kamu Husain, kena sebut amin. Ini tentang pensyariatan ataupun boleh doa diaminkan oleh imam, diaminkan oleh makmum. Jadi seorang doa, seorang aminkan. Nabi SAW pernah berkata kepada anak-anaknya, kepada Fatimah, kepada menantunya Ali, kepada Hasan dan Husain, untuk kalau aku kata sesuatu, kamu sebut amin, amin. Dan demikian juga dalam sirah menyebut waktu Nabi Musa berdoa, Harun berkata amin, amin. Maka tak salah doa berjemaah. Dan seorang mengaminkannya. Bahkan di kalangan yang amin itu mungkin mustajab bicara dan aminnya. Tetapi bila mereka melihat kesungguhan Nabi SAW, mereka enggan keluar bermubahalah. Bahkan mereka sanggup membayar jizyah. Dan mereka membayarnya mengikut bulan Safar, bulan Rajab, sebagaimana ditentukan. Ini menunjukkan betapa tingginya keyakinan Nabi SAW. Kita menunjukkan benarnya Islam. Bahkan tuan-tuan, syariat mubahalah ini ialah syariat yang ada dalam Islam. Kalau sekiranya ada musuh, sebab benda ni, masalah agama betul salah ni, dia tak boleh diputuskan di mahkamah. Kita tak boleh pergi mahkamah untuk beritahu siapa betul, siapa salah. Kerana kalau mahkamah menyembelih sesiapa pun, lalu seorang tetap akan prejudis. Dia nak pergi ke mahkamah dunia dekat Hague, Belanda, untuk putuskan agama mana yang betul sebenarnya. Islam ke, Kristian ke, Yahudi. Kita putuskan. Tak boleh. Bahkan konflik yang paling orang takut, konflik agama. Maka Islam bagi solusi. Oh benar, kita buat mubahalah, sumpah laknat. Di mana kamu akan keluar bersama isteri dan anak-anak kamu
kami keluar bersama isteri dan anak-anak kami dan kita berdoa. Andai kata kamu bohong, maka Allah melaknat kamu dan membinasakan kamu sesegeranya. Andai kata kami yang bohong, maka Allah membinasakan kami. Kan itu Allah Ta'ala ajar dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini kepada semua orang dalam berdebat mencari kebenaran. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Sesiapa yang berdebat dengan wahai Muhammad selepas datang kebenaran pada mereka, fakul, katakan pada mereka, ta'alau, mari ke sini. Nad'u abna'ana, kita panggil anak-anak kita. Wa abna'akum, dan kamu memanggil anak-anak kamu. Wa nisa'ana, kami panggil isteri-isteri kami. Wa nisa'akum, kamu memanggil isteri-isteri kamu. Wa anfusana, dan kami sendiri. Wa anfusakum, dan diri kamu. Summa nabtahil, kemudian kita berdoa laknat. Fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin, dan kita minta Allah melaknat bagi setiap pendusta dan pembohong. Sebab Islam tertegak dengan hujah dan tertegak dengan kebenaran. Bukan sekadar hujah, tapi kebenaran. Kan tidak semua hujah itu kebenaran. Ada orang mungkin pandai berhujah macam peguam, tapi mungkin bukan fakta. Maka bagi menyelesaikan kemeluk fakta, satu cara, mubahalah, melaknat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, inna hadha lahuwal qasasul haq. Ini adalah cerita yang sebenar. Yani ini adalah cara yang sebenar dalam memutuskan sesuatu perkara. Dan ini pengkhabaran tentang Isa itu adalah hamba Allah sebagaimana Adam ialah benda yang betul, yang tiada keraguan padanya. Tuan-tuan, siapa yang ragu Nabi Isa itu manusia? Melainkan dia ada masalah tentang logik yang dibinanya sendiri. Kerana istilah Tuhan itu satu benda yang maklum. Sebut Allah, Tuhan, maklum. Apa itu Tuhan? Apa itu kita katakan Allah? Maklum, tidak dilahirkan, tidak lemah, tidak sama dengan manusia. Masakan logik mereka boleh terima bahawa Isa itu manusia dan sifatnya sama macam manusia, dikejar sebagaimana manusia dikejar, melarikan diri sebagaimana manusia melarikan diri, dan kemudian cuba ditangkap dan dibunuh. Kalau ia Tuhan, dia akan menggagalkan semuanya dengan mudah. Tiba-tiba yang namakan Tuhan kalah melawan Raja Herodes yang lemah, yang mabuk tadi. Maka ini kontradik yang dibina dengan cara hawa nafsu. Kerana itu bila Allah Ta'ala menyatakan, wa inna allaha lahuwal azizul hakim, Allah itu maha perkasa dan Allah itu maha bijaksana. Pertama, kalau kita nak berhujah, kita mesti orang yang kuat. Yang kedua, mesti bijaksana. Maka solusi yang Allah bagi ialah mubahalah. Dan inilah cara paling bijaksana dalam menyelesaikan kemeluk ini. Kemudian Allah berfirman, fa in tawallau, kalau mereka tetap berpaling, tak nak terima kebenaran, even mereka tidak mahu menerima mubahalah, maka katakan, fa innallaha alim bil mufsidin, Allah tahu kerosakan apa yang kamu nak buat. Kamu orang-orang yang melakukan kerosakan. Ya tuan-tuan, kalau merosakkan dunia, merosakkan ini, akan ada ganti yang lain. Tetapi merosakkan Allah, maknanya merosakkan tauhid, menjadikan kamu celaka sampai bila-bila. Kamu merosakkan tauhid kamu dan merosakkan tauhid manusia. Dan kamu telah menjadikan manusia menolak logik yang paling logik, bahawa Nabi Isa itu ialah hamba Allah, tak ada keistimewaan. Kalau dikatakan sebab Nabi Isa itu melakukan mukjizat menghidupkan orang mati, kita katakan Nabi Ilyas juga melakukan perkara yang sama. Bukan disebut dalam hadis, sekumpulan 3 lelaki soleh di kalangan Bani Israel yang berkata sesama mereka, mari kita doakan semoga Allah hidupkan salah seorang orang yang mati untuk ceritakan kepada kita bagaimana sakitnya mati. Lalu ketiga-tiga ini solat, berdoa pada Allah, dan belum sempat mereka habiskan doa, tiba-tiba terbelah kubur lalu keluar. Hadis ini hadis yang sahih, dan cerita ini pun kamu maklum. Dan kamu tak pernah kata 3 orang ini menghidupkan orang mati sebagai Tuhan. Bahkan dalam Bible sini menyebut beberapa Nabi yang menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kalau nak katakan Nabi Isa itu Tuhan kerana tak ada bapa, Allah dah jawab, Adam juga tak ada bapa. Tak ada seorang pun orang Kristian berkata Adam tu anak Tuhan atau Tuhan. Tak ada seorang pun cakap. Aneh, kenapa kamu tak cakap? Melainkan datang kerana sifat mendewa yang melampau. Pendewang yang melampau. Kerana itu nanti bila Nabi Isa turun,
Apa yang Nabi Isa buat? Disebut dalam hadis malam kita baca, mematahkan salib. Tuan-tuan, kenapa sebut mematahkan salib? Kerana salib tak ada kena-mengena dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Aneh. Tak ada satu pun noktah, fakta dalam Bible tentang kemuliaan salib. Tiba-tiba hari ini orang Kristian mencium salib, memuliakan salib. Daripada sumber mana? Kerana ia menjadi alat pembunuh Nabi Isa. Kalau begitu, setiap kali orang dibunuh, ambil pisau tu, cium pisau pula. Sebab inilah alat membunuh. Maka cium pisau. Maka ini logik yang tidak masuk akal. Sebab itu turun Nabi Isa untuk mematahkan salib. Bukan sekadar untuk menolak penyaliban Nabi Isa dan teori kematian Nabi Isa, juga teori tentang kemuliaan salib itu sendiri. Kerana kita tahu orang Kristian mengagungkan salib. Salib tak ada mengena dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Tak satu pun Nabi Isa kata mulakan salib. Lihat bagaimana bid'ah-bid'ah agama yang dibuat. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, fa'in tawallau, kalau mereka tetap berpaling dengan segala hujah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha fa innallaha alimun bil mufsidin. Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang melakukan kerosakan. Baik, secara khulasah daripada apa yang kita bacakan ini, kita katakan dalam ayat sebelum ini Allah menyebut kelompok yang nak bunuh Nabi Isa, memusuhi Nabi Isa, kufur. Dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini, kelompok yang mendewakan pula Nabi Isa. Ada dua kelompok, dua-dua salah. Bahkan mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan, anak Tuhan, ataupun salah satu dari Tuhan. Hujahnya mudah kerana Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah menjawab Adam. Kemudian Allah Ta'ala mengajar pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka tetap ragu dengan hujah ini, bermubahalah. Akhirnya mereka sendiri enggan dan menolak mubahalah. Kita sampai hari ini, andai kata ada Kristian mendakwa Isa anak Tuhan, maka satu cara perdebatan ialah mubahalah. Ajak bermubahalah. Maka sejarah menunjukkan kalau zaman dulu pun mereka tak berani, apatah lagi zaman sekarang. Melainkan kalau mereka hendak binasa lebih cepat. Bukan kata nak mubahalah, berdebat pun takut. Akhirnya mereka gunakan pelbagai cara untuk menyekat mana-mana orang Islam yang cuba berdebat tentang agama mereka. Walaupun di bawah hujah Injil dan Bible, bukan hujah Quran, Bible terus untuk menunjukkan kekeliruan yang dibina oleh mereka. Maka kita dapati dalam ayat surah Ali Imran, cerita daripada tentang Maryam, cerita tentang Ali Imran, semuanya berkait rapat dengan hujah bahawa Nabi Isa itu sebagai hamba Allah dan pesuruhnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.